Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar, lebih payah daripada sabar atas mengerjakan taat. Sabar atas mengerjakan taat ni sukar payah dah. Tapi lebih sukar, lebih payah sabar atas meninggalkan maksiat. Di bawah tu sabar atas mengerjakan ketaatan 300 darajat. Sabar atas meninggalkan maksiat 600 darajat. Tiada cerita di bawah. Sebab apa? Sabar atas meninggalkan maksiat 600 darajat. Sebab lebih sukar, lebih payah daripada sabar atas mengerjakan ketaatan 300 darajat. Sabar atas mengerjakan ketaatan tu pun payah dah. Tapi sabar atas meninggalkan maksiat lagi payah. Terkadang dapat sabar yang sunat, tak dapat sabar yang wajib. Contoh mudahnya, sabar ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya sunat. Sabar ketika membaca Al-Quran, sabar yang sunat. Tak tahan sabar, sikit je lah. Tak baca langsung contohnya. Tak sabar tu. Tapi sabar tu sabar yang sunat. Tapi dia boleh sabar. Dia boleh sabar. Mata mengantuk, tak mengantuk pun dia boleh sabar. Dia boleh istiqamah membaca Al-Quran. Dia boleh sabar sunat je. Dia boleh. Sabar yang wajib, sabar atas meninggalkan maksiat, sabar daripada mengumpat, tak boleh sabar. Sabar membaca Al-Quran, sabar yang sunat boleh. Sabar daripada mengumpat, itu sabar yang wajib, tak boleh sabar. Selagi tak cerita, apa? Terpendam. Lepas cerita, bau puas hati, dia kata. Puas hati. Mengumpat, puas hati. Ada ni. Sabar ketika membaca Al-Quran, sabar yang sunat je, bukan sabar yang wajib. Tapi boleh sabar sunat. Sabar daripada meninggalkan mengumpat, sabar yang wajib. Tak boleh nak tahan sabar. Hak wajib tak boleh nak sabar pula. Ni. Pada ni. Tu kata, walaupun sabar ni wajib sekalipun, sabar atas meninggalkan maksiat lebih sukar. Kita sabar yang wajib sebagai fardu, boleh sabar. Mengantuk macam mana pun, semayang tak tinggal. Tu sabar yang wajib. Tapi bukan sabar yang wajib. Sabar yang sunat pun boleh. Tapi sabar yang wajib pada meninggalkan maksiat tak boleh. Atau lebih sukar, lebih payah. Istimewa lebih-lebih lagi. Istimewa ni lebih-lebih lagi lah. Istimewa ni kita istimewa kok terbaik ada. Istimewa lah. Ni orang istimewa ni. Istimewa kat mana orang lebih baik dah ni. Istimewa ni lebih-lebih lagi maksiat yang sudah diadakan. Maksiat hak sokmo. Contoh dia mengumpat. Maksiat hak sokmo. Maksiat mata. Maksiat mata. Sekarang ni kan banyak maksiat mata. Sabar daripada mengerjakan sabar ketika meninggalkan maksiat mata tu sabar yang wajib. Kena sabarlah. Tapi kalau beradah, kalau sentiasa mata tengok perkara yang diharamkan, yang disukai oleh nafsu. Perkara yang diharamkan tu yang disukai oleh nafsu. Hak beradah pula. Ni. Ini lebih sukar untuk sabar 600 darajah.
Ini bicara sabar daripada maksiat yang zahir. Ini sabar daripada maksiat yang zahir. Maksiat batin pula, riya, ujub, takabur yang sudah beradah. Itu lagi sukar, lagi payah. Nak meninggalkan riya, ujub, takabur yang sudah beradah, yang sudah sebati. Takabur ni daripada asal gitu dah. Memang orang yang sombong, orang yang sombong ni banyak nama. Sombong, angkuh, ego. Orang yang dapat kedudukan yang tinggi dalam kehidupan, lahir daripada keluarga yang berkedudukan, yang berpangkat. Keluarga pula keluarga yang sombong dengan kedudukan. Jadi anak-anak yang lahir ni terdidik dengan kesombongan. Terdidik dengan kesombongan, sama ada sombong pada kelakuan ataupun sombong daripada mulut ibu bapa tu sendiri. Sombong daripada contoh keluar ibu bapa, tengok je kalau kuat ibu bapa yang sombong macam mana. Kemudian sombong dicontohi daripada percakapan tu pula. Orang sombong cakap macam mana, mak ayah yang sombong cakap macam mana. Akhirnya anak ada dengan kesombongan. Nak menghilangkan ni, nak meninggalkan ni, Ini sangat sukar, sangat payah. Tak belajar molek ilmu fardhu ain bab tasawuf, tak mujahadah molek untuk membersihkan hati daripada sifat yang dicela pada syarak kau. Begitulah. Duduk masjid berjemaah waktu, tapi sombong angkuh tu kekal, tak ada bagian apa tu. Tu tak ada bagian apa. Duduk masjid pun duduk masjid je lah, kena tua, tu saja, tak ada gimana tu. Nak pergi ke mana orang yang hati bersifat dengan sifat azazil? Hati bersifat dengan sifat azazil, nak ke mana walaupun duduk masjid pun? Nak ke mana? Orang tahu belaka. Takabur sifat azazil. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang tahu belaka ayat tu. Azazil tu sombong. Jadi sombong sifat azazil. Duduk masjid sekalipun, kalau hati kekal dengan sifat azazil, dia akan berteman dengan azazil lah. Ke mana lagi? Duduk masjid sekalipun. Bahkan dengan sifat azazil di masjid itulah yang akan menghuru-harakan masjid. Yang akan menghuru-harakan masjid. Kerana apa? Kerana ada wakil azazil gitu. Ada wakil azazil dalam masjid, maka masjid akan jadi tidak akan tenteram. Hak tu perlu kepada belajar ilmu tasawuf betul-betul fardu ain, kena mujahadah pada amal. Kena mujahadah. Nak meninggalkan maksiat yang batin. Maksiat tu pula bukan dosa kecil. Maksiat ni ada dosa besar. Maksiat ni ada dosa kecil. Maksiat ni ada dosa besar. Tapi maksiat riya, ujub, takabur, itu maksiat yang dosa besar. Pasik orang ni, tak ada nilai pada agama. Orang yang pasik, orang tak ada nilai pada agama. Orang berjudi pasik, orang minum arak pasik, orang berzina pasik, orang yang meninggalkan semayang pasik, orang yang riya, ujub, takabur sepanjang masa, tu bapak pasik nah. Wakil azazil dipanggil. Tu nak ke mana pada hari akhirat? Barzahnya macam mana orang yang sombong seumpama ni? Sombong maksiat batin yang sudah diadahkan, yang sudah jadi apa? Sokmo-sokmo, panggil apa? Labuk. Mesti dengar tak labuk? Kita kan dah sebut labuk dah. Dah sebut. Hak labuk dah. Apa labuk? Hak sokmo-sokmo dah. Tu.
Hak adah. Tu kena sabar. Sabar memerangi akan nafsu sendiri. Tu betul-betul kena turun bawah sungguh lah. Ada ni. Hati tu kena rendah sungguh. Kena turun bawah sungguh. Lama kening duk telenggok ke atas. Duk telenggok ke atas, turun bawah molek. Turun bawah molek. Belajar fardu ain molek. Lepas tu macam mana nenek nak mujahadah untuk meninggalkan maksiat sifat hati takabur ni. Macam-macam amalan lah untuk merendahkan diri kita. Untuk merendahkan diri kita. Selama ni duduk kan? Duduk hak meninggi tu lah. Hak meninggi, nak merendahkan diri. Istimewa maksiat yang sudah diadahkan. Kerana kenapa sukar? Sabar daripada maksiat ni, sabar daripada meninggalkan maksiat lebih sukar daripada sabar atau mengerjakan taat. Kerana bertolong ni dah. Kenapa istimewa maksiat sudah diadahkan? Ilah dia. Kenapa kau maksiat yang sudah diadahkan lebih lagi lah sukar nak sabarnya daripada sabar atau mengerjakan taat? Kerana bertolong-tolong padanya pada maksiat yang sudah diadahkan, bertolong-tolong tentera hawa nafsu dan tentera adah. Hawa nafsu dah. Hak adah, hak sama-sama, hak sebati dah. Ni lagi sukar, lagi payah sabar atas meninggalkan maksiat. Maka jika berhimpun kepada keduanya, kepada hawa nafsu dan adah, oleh mudah mengerjakan maksiat, nescaya tiada sabar daripada maksiat yang sudah diadahkan, melainkan siddiq, artinya orang yang banyak benar, orang yang betul-betul benar, orang yang betul-betul benar nak berubah daripada maksiat kepada meninggalkan segala maksiat. Orang yang siddiq, orang yang banyak benar, dengan makna orang yang betul-betul benar. Dia nak bertaubat kepada Allah, nak berubah, hak betul-betul siddiq, hak betul-betul benar. Maka orang hak betul-betul benar ni dia akan mujahadah sungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat walaupun yang sudah diadahkan sekalipun. Siddiq ini benar, mana betul-betul benar di hati, nak bertaubat sungguh-sungguh, nak meninggalkan maksiat sungguh-sungguh. Ada ni, barulah dia boleh sabar atas meninggalkan maksiat yang sudah diadahkan. Kalau tidak betul-betul benar, maksiat hak tidak beradah pun tak sabar dah atas meninggalkan maksiat. Tapi ini maksiat yang sudah diadahkan. Jadi campur dengan nafsu campur dengan adah ni tak ada sabar lah ni. Tiada sabar daripada meninggalkan maksiat yang sudah diadahkan, melainkan siddiq, artinya orang yang banyak benar, orang yang betul-betul benar hati dia, nak bertaubat kepada Allah, nak meninggalkan maksiat, nak mengerjakan ketaatan, barulah dia boleh sabar daripada meninggalkan maksiat walaupun maksiat yang sudah beradah sekalipun. Ini maksiat yang batin. Maksiat yang zahir samalah juga. Maksiat yang zahir sama-sama dah dengan terbabit dengan riba, contoh, sama-sama dah. Itulah dalam kehidupan dianya, segala-gala terbabit dengan riba, segala-gala terbabit dengan riba.
Nak meninggalkan riba. Nak meninggalkan riba tu. Tu kena orang yang siddiq, orang yang betul-betul benar untuk bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nak tinggal riba ni mungkinlah. Ada rugilah dianya, mungkinlah. Sabarlah. Tapi kalau dia betul-betul siddiq, betul-betul benar, barulah dia boleh nak sabar atas maksiat umpama riba yang dia sudah hak beradah dah. Hak beradah dah. Ni. Jadi kena orang siddiq, orang yang banyak benar, orang betul-betul benar nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak bertaubat daripada segala maksiat, nak kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula yang demikian itu, bermula yang demikian itu, yang demikian maksiat yang sudah diadahkan. Bermula yang demikian itu, yang demikian maksiat yang sudah diadahkan, seperti mengumpat dan berdusta. Berdusta, mengumpatlah hak biasa diadahkan. Berdusta, ada juga orang memang dia dusta, buka mulut je dusta, hak beradah dusta. Ni hak beradah. Hak saya sebutnya hak mengumpat. Mengumpat ni hak realiti. Hak beradah dusta ni, ni orang istimewa jugalah tu. Orang lebih jugalah. Orang istimewa lah. Sebab berdusta ni sekali pun dah tergamuk nak dusta dah. Sekali. Tapi apabila dusta saja, sekali dusta, orang tahu dusta, dia kena dusta yang kedua pula untuk tutup dusta yang pertama. Lepas tu dusta pula. Dia bukan gitu. Mula-mula apa kan? Kita dusta-dusta ni payahlah. Kita nawak lah, pelawak. Tapi pelawak ni dia pergi pada orang tu pula, orang hak kelakar tu. Kita pelawak ni orang dusta lah. Dia nak nawak sekali je, tapi akhirnya orang tahu dia penawak pula, nak tutup hak nawak yang pertama. Tapi kalau dusta yang diadahkan ni, hak memang dusta begitulah selama-lama dalam perjalanan. Tapi kalau hak adah mengumpat, ni realiti. Maknanya kok tiap-tiap hari bercakap aje. Bukan kata bercakap banyak, jatuh pada mengumpat. Mula buka mulut tu mengumpat dah. Ada orang dah, dia cakap molek lama, dia pun mulalah masuk pada mengumpat. Tapi memang perangai ada gitu, mengumpat je kerja dia. Ni hak maksiat dia beradah. Kalau berdusta ni hak jadi adah, gitulah. Orang yang dusta ni cakap khabar jangan main, macam scammer tu lah. Scammer, macam mana orang terpelajar boleh ditipu oleh scammer? Kalau orang kampung tak pelik. Orang kampung tak pelik. Orang kampung scammer tak cari, orang kampung tak ada duit. Scammer cari orang banyak duit, orang terpelajar. Macam mana boleh tertipu? Dia punya percakapan dia. Ni. Orang yang beradah dengan dusta. Mana kalau kata tipu atas darat pun jadi sebenar, pusing situ pusing ni jadi sebenar. Jadi sebenar kalau orang hak beradah dengan dusta. Bagi hak tak nampak tu kok lah, jadi lauk dia lah. Ada lauk. Jadi lauk dia. Kena dusta lah sentiasa. Cahaya meruk pula tu. Tak cahaya meruk. Tak cahaya meruk ni. Cahaya sungguh lah. Tapi orang beradah dusta ni, orang yang hati terbuka, tahulah. Sekali dusta, dua kali dusta, tiga kali dusta, fahamlah orang beradah. Macam mana nak meninggalkan dusta ni, yang hak beradah? Dan berhajah pada merak itu kepada sabar yang bersangatan. Kena sabar sungguh. Sabar sungguh-sungguh. Daripada meninggalkan mengumpat yang sudah diadahkan,
daripada meninggalkan dusta yang sudah diadahkan, daripada meninggalkan riba yang sudah diadahkan. Banyak maksiat tu yang sudah diadahkan. Maksiat mata pula yang sudah diadahkan. Tu kena berhajah pada yang menolak pada akan bukan itu akan maksiat yang sudah diadahkan kepada sabar yang bersangatan. Sabar yang sungguh-sungguh, orang yang berkena, orang yang siddiq, orang yang banyak benar, orang yang betul-betul benar nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni lebih istimewa ni, lebih lagi hak maksiat yang sudah diadahkan. Maksiat yang tidak diadah pun sukar dah kitanya nak meninggalkan maksiat. Atau kata lebih sukar daripada sabar ketika mengerjakan ketaatan. Ini sabar atas perkara yang menyalahi nafsu. Bahagian yang kedua. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya. Bahagi yang keempat di bawah, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar pilihan hamba. Ini bahagi yang ketiga dan bahagi yang keempat. Wallahu a'lam. Kemudian dalam FB tu, saya ada masuk ni derma untuk masjid Darul Islam di kampung bandar di Fatani. Jadi kita daripada Malaysia sebelum sampai Fatani 5 km. Mana 5 km sebelum sampai ke Fatani. Dia panggil kampung bandar. Dia kalau hak masjid Syekh Daud sebelum tu, kalau kita mari daripada Naratiwak dari Malaysia, dia tahu Naratiwak sebelah kiri masjid Syekh Daud dahulu. Pergi ke depan berapa kilo gitulah, belah kanan ada masjid bandar orang panggil. Masjid tu ratus-ratus tahun dah. Lepas masjid bandar ke depan sikit barulah masjid Kerisik belah kanan. Di sebelum tu lagi lah 5 km sebelum sampai ke bandar Fatani. Jadi masjid bandar tu imam dia sekarang adalah Baba Dr. Kamil. Baba Dr. Kamil adalah ICU Jamiah Ulama Fatani. ICU pembinaan Masjid Syekh Daud. Dia ICU yang mana kutipan derma untuk Masjid Syekh Daud saya hantar ke Fatani melalui Baba Dr. Kamil lah. Yang mana masjid itu daripada ayah dia lagi tuan guru, daripada datuk dia lagi tuan guru yang menjadi imam di Masjid Bandar tu. Dia tepi jalan betul-betul. Tepi jalan betul-betul masjid lama. Atau masjid lama lah kira ratus tahun masjid itu. Tepi jalan betul-betul. Jadi dia besarkan pembinaan dia. Tu ada dia ada FB tu dalam tu kan. Hak cakap tu pun Dr. Kamil yang cakap tu cerita hak berkaitan dengan pembinaan Masjid Darul Islam. Nama masjid dia tak gitu saya tak silap. Pembinaan dia lebih kurang dalam 1 juta lebih lah duit Malaysia. Hak tu kalau ada siapa-siapa yang nak infak, ada dia ada akaun untuk Maybank, ada nombor dalam tu. Kemudian hak Masjid Syekh Daud tu berjalan macam biasa tu. Kemudian infak untuk pondok Baba Hambali pun jalan macam biasalah. Jadi sekarang ni kalau lah FB tu 3 lah, Masjid Syekh Daud, pondok Baba Hambali. Pondok Baba Hambali ni bahagian masjid pun dia tengah bina masjid dan juga bahagian pondok dia lah. Kemudian masjid Dr. Kamil, masjid Nurul Islam, dekatlah tu. Mana belah kiri Masjid Syekh Daud, pergi beberapa kilo ke depan belah kanan Masjid Nurul Islam ni, ke depan sikit lagi belah kanan Masjid Kerisik. Jadi masjid tu 5 km daripada Bandar Fatani. Dia panggil Masjid Bandar dia panggil. Dahulu di situlah
pusat pemerintahan kerajaan Fatani Darussalam. Di situlah asal pusat pemerintahan. Fatani satu negara yang berasingnya, satu negara merdeka. Fatani Darussalam. Jadi pusat pemerintahan ni di bandar tu lah. Dipanggil bandar dipanggil situ. Dipanggil Masjid Bandar. Memang tepi jalan betul-betul. Masjid Bandar tu. Jadi sekarang 3 lah. Masjid Syekh Daud, Pondok Baba Hambali di Munduk, kemudian Masjid Bandar ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.